dalam bahasa yang agak lembut lah, iaitu kita mungkin akan lebih kuat sekiranya semua parti-parti politik bersatu menentang Pakatan Harapan. Satu cadangan daripada Datuk Dr. Zuhdi, Setiausaha Politik, kepada Menteri Alam Sekitar Tuan Ibrahim Tuan Man, yang juga merupakan timbalan Presiden PAS. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Zuhdi, sahabat saya ni tuan-tuan, antara orang baik dalam PAS dia mengatakan bahawa adalah lebih baik semua parti-parti seperti UMNO, Barisan Nasional, PN yang terdiri daripada Bersatu, yang terdiri daripada PAS, dan juga GTA, parti Atuk pun dipetik sama bersama dengan Berjasa dan juga parti Ibrahim Ali, parti Putra. Dr. Zuhdi merasakan bahawa ketiga-tiga entiti besar ini sewajarnya bersatu bagi menentang Pakatan Harapan, kerana beliau beranggapan bahawa jika kita tidak bersatu, kemungkinan besar peluang untuk kita menang dalam pilihan raya adalah sedikit malap. Itu pandangan Dr. Zuhdi. Itu pandangan Dr. Zuhdi, dan saya merasakan bahawa pandangan ini mungkin daripada sahabat saya, tetapi saya nak beritahu adalah tidak berapa tepat. Tidak berapa tepat. Saya rasa memang tidak dinafikan bila berlakunya pertandingan tiga penjuru di setengah tempat, ianya akan memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan. Namun Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum yang ke-14 adalah Pakatan Harapan yang berbeza dengan Pakatan Harapan yang akan kita hadapi pada tahun 2023. Bukan 2022. Hentikanlah daripada berangan untuk mengadakan pilihan raya pada tahun ini. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, Pakatan Harapan dulu adalah sebuah parti yang suci bersih. Sebab apa suci bersih? Sebab kita tak tahu perangai sebenar Pakatan Harapan. Pada ketika itu orang tak tahu bahawa Pakatan Harapan adalah pembongak. Pembongak atau pembongak, pembohong besar. Tak apa. Orang tak tahu bahawa Pakatan Harapan adalah pembohong besar. Masa tu orang tak tahu lagi. Dan masa tu orang tak tahu bahawa Pakatan Harapan adalah sebuah parti yang jago bab menghasilkan formula-formula kosong sang dan jago bab memfitnah orang. Orang tidak tahu lagi tuan-tuan pada ketika itu. Dan jangan lupa juga, Pakatan Harapan telah pun memberikan banyak janji-janji pada pilihan raya umum yang ke-14 yang gagal ditunaikan oleh mereka. Jadi ini saudara antara perkara-perkara yang mungkin Dr. Zuhdi terlepas. Bukan setakat mereka ini telah terbukti fitnah-fitnah mereka ini banyak yang sudah pun kedapatan oleh rakyat hari ini. Rakyat dah tahu perkara sebenar. Dan bukan hanya mereka ini telah disahkan sebagai parti kencing rakyat yang telah menipu rakyat dengan mengeluarkan janji-janji yang tak masuk akal. Rakyat dah tahu. Namun kalau sebelum ini mudah untuk mereka memfitnah Barisan Nasional, kerana 61 tahun Barisan Nasional tidak pernah ada peluang untuk orang lain memerintah. Namun selepas diberi peluang selama 22 bulan kepada Pakatan Harapan memerintah, saya nak beritahu dengan Dr. Zuhdi bahawa rakyat sudah boleh menilai yang mana kaca, yang mana pemata. Rakyat sudah mula mengenal, tuan-tuan. Rakyat sudah tahu bahawa
harapan mereka untuk melihat sebuah kerajaan yang bersih, kerajaan yang adil, kerajaan yang boleh mengukuhkan kedudukan ekonomi negara, kerajaan yang bersih daripada rasuah dan salah guna kuasa. Semuanya tuan-tuan bukan hanya tidak kecapaian, namun kedudukan Islam sebagai agama persekutuan diperkotak-katikkan, kedudukan hak istimewa orang Melayu diperlekeh, kedudukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dipermain-mainkan, malah kedudukan Raja-Raja Melayu tuan-tuan habis ganap akibat daripada kita memberi peluang kepada Pakatan Harapan memerintah. Jadi saudara saya, terus terang saya katakan, berhadapan dengan Pakatan Harapan, tiga penjuru tidak semestinya ianya memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan. Bukti dia apa? Bukti dia di Melaka, saudara, Pakatan Harapan kecundang dengan amat teruk sekali. Begitu juga di negeri Johor Darul Takzim. Walaupun ada pertembungan di antara Pakatan Harapan yang dalamnya ketika itu termasuklah muda sekali, ada juga Perikatan Nasional, ada juga Barisan Nasional, namun jelas rakyat sudah tidak yakin dengan Pakatan Harapan, malah Perikatan Nasional yang baru setahun jagung, saudara, telah mendapat keyakinan rakyat yang boleh dikatakan agak signifikan berbanding dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Pakatan Harapan yang menurun dengan amat dahsyat sekali. Jadi itu sebabnya saya rasa UMNO dan Barisan Nasional perlu kekal dengan pendirian dia. BN must go solo. Without PAS, without Bersatu, without Pejuang, without Berjasa, dan without Putra. Cukuplah. Kalaulah kedudukan Mahathir Mohamad yang hari ini dah ditolak oleh rakyat, seperti mana yang ditunjukkan oleh rakyat Johor pada pilihan raya lepas, tidak ada satu pun daripada 42 kursi dia menang. Apatah lagi, lebih parah, tidak ada satu pun daripada 42 kursi yang dia kalah tu dia dapat deposit pilihan raya balik. Jadi bagi saya lah, kalau UMNO masih lagi boleh terfikir nak bekerjasama dengan Tuan Dr. Mahathir, saya rasa lebih baik bunuh diri daripada bazir masa buat perkara yang akan menyebabkan akar umbi marah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Cadangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa PAS ini tu, adakah PAS bimbang sekiranya berlaku tiga penjuru, lebih lagi di kawasan Melayu tu Ya. Kerusi PAS akan hilang tu? Dia sebenarnya Dr. Zudi ni antara orang bijak pandai dalam PAS, dan dia antara orang yang saya rasa boleh memberi nasihat terbaik kepada PAS. Cuma mungkin orang PAS pun tak berapa dengar, tak berapa nak guna pakai kepakaran yang mereka ada ni. Tetapi saya yakin Dr. Zudi boleh membaca apa sebenarnya masalah sekiranya berlaku tiga penjuru. Atau lebih mudah untuk saya bagi rakyat faham bahawa apa akan terjadi kalau sekali lagi PAS menentang UMNO dan Barisan Nasional. PAS akan kalah teruk. Kalau hari ini PAS ada 18 kursi, kemungkinan besar PAS akan hilang lebih daripada 9 kursi, dan dalam pilihan raya yang ke-15 PAS mungkin tidak boleh menang lebih daripada 9 kursi jika mereka tidak bersama dengan kita. Jadi sebenarnya kerisauan Dr. Zudi sebenarnya dia berlapis. Dia nak bagi faham pemimpin PAS bahawa adalah satu kesilapan untuk bekerjasama dengan Bersatu, untuk berhadapan dengan UMNO. Namun dia mungkin letakkan dalam bahasa yang agak lembut lah, iaitu kita mungkin akan lebih kuat sekiranya semua parti-parti politik bersatu menentang Pakatan Harapan. Itulah sebenarnya bahasa yang dia olah tu, bahasa yang lembut,
bahasa yang tak nak melukakan hati sesiapa. Tetapi hakikat dan realiti dia, saya yakin Dr. Zudi sebagai orang yang bijak dalam PAS, bijak pandai dalam PAS, dia juga khawatir tentang apa nasib yang bakal menimpa PAS. Jadi itu sebab saya minta Dr. Zudi kena berani berkata benar, beritahu dengan Tuan Guru Haji Hadi, kalau kali ini PAS masih lagi bertanding atas tiket Perikatan Nasional, PAS akan hilang lebih daripada separuh kursi sedia ada. Jangan cerita nak tambah kursi baru. Kursi sedia ada pun dia akan hilang. PAS kena kembali kepada asal, iaitu bertanding atas tiket PAS sendiri. Mungkin mereka boleh menang beberapa kursi di negeri Kelantan, mungkin 1 atau 2 kursi di negeri Terengganu. Namun nak menang 2-3 negeri mungkin tidak kesampaian. Habis kuat pun kalau dia bertanding atas logo PAS tu, mungkin Kelantan dia ada peluang untuk memberikan saingan kepada Barisan Nasional. Kalau dia betul-betul nak merasa memerintah balik Kelantan, maka pujuklah kepimpinan dia tinggalkan Bersatu, kembali bersama dengan Muafakat Nasional. Kita tak boleh terima orang yang nak main 2 kolam. Dia nak undi UMNO di kawasan yang dia bertanding, dan dia tak nak UMNO bertanding di kawasan yang dia bertanding. Dalam masa yang sama, dia tidak boleh membuat keputusan siapa yang dia nak bagi undi di kawasan-kawasan yang UMNO akan menentang Bersatu di atas tiket Perikatan Nasional. Takkanlah kita nak mengambil tindakan tidak bijak dengan mengekalkan kerjasama dengan PAS dalam keadaan PAS nak kita tak kacau tempat dia, tetapi tempat kita dia punya alliance ataupun dia punya kawan politik dia Bersatu masuk bertanding di tempat kita. Sudah pastilah itu tidak akan terjadi. Kita akan lawan di semua kerusi. Barisan Nasional mungkin akan meletakkan calon, busuk-busuk pun di 122. Barisan Nasional 222 kawasan parlimen, tetapi UMNO mungkin akan mengekalkan semua 122 kursi yang dia tanding pada pilihan raya umum yang lepas.